Hai murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran sains. Cikgu berharap semua murid sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, kita akan sambung dengan unit 8, campuran. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bahan larut lebih cepat. Kita akan menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak dan menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 97 sehingga 99. Mari kita teruskan. Sebelum itu, kita lihat dahulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan bagi pelajaran hari ini. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat, manakala kriteria kejayaan pula, murid berjaya merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat, sama ada dengan mengaduk atau tidak, serta menggunakan saiz bahan yang kecil dan besar dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran dengan aktiviti yang pertama, iaitu menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Antara alat dan bahan yang diperlukan adalah air, 2 buah bikar, gula pasir, rot kaca dan sudu. Langkah-langkahnya adalah pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Kemudian, masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bikar. Seterusnya, aduk air di dalam bikas B sahaja. Rekodkan pemerhatian. Mari kita sama-sama lakukan uji kaji ini. Jadi murid-murid, berdasarkan uji kaji tadi, kita dapat lihat bahawa gula lebih cepat larut sekiranya diaduk. Sebaliknya, jika tidak diaduk, gula akan lambat larut. Murid-murid faham kan? Kita teruskan dengan aktiviti kedua, iaitu menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Yang manakah lebih cepat larut? Gula pasir atau gula cube ya? Mari kita teruskan uji kaji ini. Antara alat dan bahan yang diperlukan dalam uji kaji ini adalah air, 2 buah bikar, gula pasir dan gula cube. Langkah-langkahnya pula adalah yang pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Kemudian, masukkan 1 sudu gula pasir ke dalam bikar A dan 1 ketul gula cube ke dalam bikar B. Seterusnya, aduk air di dalam kedua-dua bikar secara serentak. Dan yang terakhir, catatkan pemerhatian kamu.
Berdasarkan uji kaji tadi, dapat dilihat bahawa bahan yang bersaiz kecil seperti gula pasir lebih cepat larut berbanding bahan yang bersaiz besar, seperti gula cube. Bahan bersaiz besar mengambil masa yang lama untuk dihancurkan atau dilarutkan sepenuhnya. Jadi, sebagai kesimpulan, mari kita lihat situasi ini. Apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Baiklah, murid-murid sudah faham kan? Kesimpulan daripada tajuk ini, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat jika kita menggunakan air panas, diaduk dan jika bahan bersaiz kecil. Kita sudah tiba di bahagian pelatihan. Murid diminta untuk membuat buku aktiviti di halaman 60, 61 dan 62. Di dalam muka surat 60, murid diminta untuk memerhatikan kelarutan gula cube, gula pasir dan gula halus. Rekodkan pemerhatian yang diperoleh. Nyatakan sama ada tempoh gula larut bagi setiap jenis gula adalah paling cepat, cepat atau lambat. Dalam muka surat 61 pula, murid diminta untuk memerhatikan kelarutan garam yang diaduk. Nyatakan hasil pemerhatian dan jawab soalan yang diberikan. Manakala, dalam muka surat 62, tandakan betul pada cara yang paling cepat untuk menyediakan minuman coklat dan nyatakan cara kamu menyediakannya. Sekiranya berpeluang, murid juga boleh menghantar rakaman video pelaksanaan mana-mana uji kaji yang sudah kita belajar pada hari ini. Jangan lupa, hantar bersama hasil kerja buku aktiviti ya. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Teruskan menyokong cikgu supaya cikgu dapat menyediakan video pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih semua. Bye.